Definisi kepimpinan menurut Nordhaus, beliau mencerminkan 5 dimensi untuk menjelaskan takrifan kepimpinan. Yang pertama ialah pemimpin adalah dilahirkan dan bukan dibentuk. Ia merujuk kepada pemimpin yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti bijak membuat keputusan, berkeyakinan tinggi, pandai bergaul, dan sebagainya. Yang kedua ialah dimensi kepimpinan adalah satu bentuk keupayaan mempunyai persamaan dengan pandangan yang pertama, yaitu keupayaan memimpin sebagai bakat semula jadi. Namun, sesetengah pendapat menghujahkan keupayaan memimpin boleh dibangunkan menerusi latihan. Yang ketiga ialah dimensi kepimpinan merupakan satu bentuk kemahiran, di mana kepimpinan dilihat sebagai kompetensi boleh bina untuk mencapai matlamat organisasi. Ia membuka peluang kepada orang ramai untuk menjadi pemimpin melalui pembelajaran dan latihan. Yang keempat ialah dimensi kepimpinan adalah menekankan jenis tingkah laku utama dalam orientasi tugasan memimpin, yaitu berorientasikan tugas dan berorientasikan manusia. Yang terakhir ialah dimensi kepimpinan adalah berkaitan perhubungan mentakrifkan kepimpinan daripada sudut komunikasi dua hala di antara pemimpin dengan pengikutnya. Dalam hal ini, perlakuan pemimpin mempengaruhi pengikutnya dan begitu pula sebaliknya. Seterusnya, definisi pendidikan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi baru, mendefinisikan pendidikan ialah perihal mendidik. Selain itu, pendidikan juga ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan, dan ajaran. Perkataan pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang membawa maksud ajar, bimbing, bentuk, dan asuh. Menurut perkataan Inggris pula, pendidikan adalah education, yaitu perkataan yang berasal daripada Latin, yaitu eduque, yang bermaksud mengasuh, memelihara, dan juga membimbing. Oleh itu, melalui definisi tersebut dapatlah kita memahami pendidikan merupakan proses pertumbuhan ke arah yang lebih baik bagi mencapai kesempurnaan akal, mental, dan juga perkembangan jasmani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Juni dari session 2 Kepimpinan Masyarakat. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang keburukan tidak mengamalkan sikap kepimpinan dalam sektor pendidikan. Salah satu keburukan adalah kerja tidak teratur. Hal ini demikian kerana sekiranya terdapat beberapa anggota yang tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, ini dapat menyebabkan kesan negatif kepada organisasi tersebut. Bukan itu sahaja, ianya juga dapat menangguhkan tugasan tersebut, malah dapat menimbulkan perselisihan antara anggota tersebut. Seterusnya adalah dapat menjejaskan urus tamir sektor pendidikan. Demikian ini, kita seperti sedia maklum bahawa sektor pendidikan itu perlulah diurus dengan penuh tanggung jawab dan penuh amanah. Namun demikian, sekiranya terdapat beberapa anggota yang tidak mengamalkan sikap ini dan mencerobohi maklumat sulit itu demi kepentingan mereka, ini dapat menimbulkan imej yang tidak baik kepada sektor pendidikan tersebut. Jelaslah bahawa terdapat beberapa kepentingan sikap kepimpinan yang dapat membawa keburukan sekiranya kita tidak mengamalkannya. Oleh hal yang demikian, hal ini perlulah dititik beratkan bersama-sama yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Roslan.
Saya akan membentang berkenaan kepentingan mengamalkan sikap kepimpinan khususnya dalam sektor pendidikan. Pertama sekali, sudah tentu sikap kepimpinan dapat membantu membangunkan modal insan negara yang berkualiti tinggi di mata dunia dan berintegriti dalam kalangan pelajar. Modal insan yang baik merupakan modal insan yang mempunyai jati diri yang kuat dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Pelajar yang baik mampu melahirkan corak kepimpinan yang cekap dan pelajar boleh menjadikan para pemimpin sekolah seperti pengetua dan guru disiplin sebagai contoh teladan mereka. Pihak sektor pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Sebagai contoh, menekankan elemen kepimpinan dalam kurikulum sekolah seperti dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Manakala dalam kokurikulum sekolah seperti menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti kokurikulum persatuan-persatuan sebagai contoh pengakap dan kadet polis. Oleh itu, perkara tersebut membantu pelajar melatih diri untuk menjadi pemimpin yang mempunyai sifat kepimpinan yang cekap. Selain itu, kepentingan mengamalkan sikap kepimpinan khususnya dalam sektor pendidikan adalah membantu melancarkan tadbir urus sekolah. Kemahiran kepimpinan mewujudkan tadbir urus yang baik sehingga mempengaruhi tahap kemajuan tinggi. Melalui kerjasama dan komitmen para pemimpin, mereka secara tidak langsung melancarkan tadbir urus sekolah tersebut kerana mereka mementingkan sikap kepimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Menurut Benes dan Nanus 1985, kejayaan sesebuah organisasi adalah disebabkan oleh kepimpinan. Oleh itu, sikap kerjasama dan toleransi dalam organisasi penting bagi mencapai kecemerlangan. Menurut Anderson 2002, literatur mengenai kepimpinan secara umumnya penyebab kepada keberkesanan organisasi. Oleh itu, kelancaran tadbir urus bergantung kepada kepimpinan organisasi yang bertanggungjawab dalam sektor tersebut. Ibu bapa merupakan individu yang paling terdekat dengan diri anak-anak, dan mereka juga merupakan tunjang utama bagi pendidikan anak-anak, sama ada di dalam rumah ataupun di sekolah. Ibu bapa sememangnya memiliki sikap-sikap yang boleh dicontohi dalam pengurusan organisasi. Dan seperti mana yang kita tahu, tugas sebagai ibu bapa itu tidaklah mudah. Ini kerana ibu bapa mengurus keluarga dan juga anak-anak. Terdapat beberapa sikap pengurusan organisasi yang ditunjukkan ibu bapa. Antaranya ialah sikap mengambil berat. Sikap ini adalah merupakan salah satu sikap yang amat penting kerana ianya akan menyebabkan anak-anak merasa dirinya lebih dihargai oleh ibu bapa. Melalui sikap ini juga akan memudahkan ibu bapa untuk mengetahui dan bertindak segera sekiranya anak-anak mengalami masalah apabila berada di sekolah, terutamanya dalam bidang pendidikan. Ibu bapa juga merupakan model yang terbaik bagi anak-anak apabila berada di rumah dan juga di sekolah. Ibu bapa merupakan pendorong yang baik dalam menyemarkan semangat anak-anak untuk terus belajar dan mencapai kejayaan dalam pembelajaran mereka di sekolah. Seterusnya ialah sikap adil yang ditunjukkan oleh ibu bapa, menunjukkan sikap pengurusan organisasi yang baik ditunjukkan oleh mereka. Sebagai ibu bapa, memberikan kasih sayang dan juga harta kepada keluarga itu adalah amat penting. Dan sikap adil yang ditunjukkan oleh ibu bapa ini akan menunjukkan keharmonian dalam keluarga. Sikap ini adalah menunjukkan bahwa ibu bapa melihat setiap individu di dalam keluarga itu adalah sama rata dan dilayan dengan cara yang adil. Selanjutnya ialah ibu bapa juga bertanggungjawab dalam memberi sokongan, terutamanya dalam pendidikan. Selain menyediakan pendidikan di sekolah, ibu bapa juga berperanan memberikan pendidikan kepada anak-anak di luar waktu persekolahan.
misalnya mengantar anak-anak menghadiri kelas tambahan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sikap ibu bapa ini wajar dicontohi, terutamanya dalam mengurus satu organisasi di luar. Assalamualaikum, saya Nur Rafidah binti Rauf, nomor matriks BP 20110331. Saya akan menerangkan mengenai sikap pengurusan organisasi yang dapat dijadikan contoh daripada perspektif guru. Dalam pengurusan organisasi, terutamanya dalam sektor pendidikan, guru adalah menjadi sebuah entiti kepada pengurusan organisasi yang berkesan. Seorang guru bukan sahaja berperanan untuk mendidik guru agar dapat melahirkan insan yang berguna, tetapi juga perlu memberikan contoh yang baik dalam memastikan organisasi dalam pendidikan itu sendiri terjamin. Tidak dapat dinafikan bahwa penglibatan guru dalam sektor pendidikan amat sakral dan serius. Mereka perlu mempunyai sikap kepimpinan dalam diri untuk menjadi seorang guru, kerana merekalah yang akan menjadi ibu bapa pelajarnya apabila berada di sekolah. Kita melihat bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang amat penting kepada negara, kerana tanpa adanya sektor pendidikan, negara tidak akan mampu mengorak langkah ke hadapan. Mengapa guru adalah penting dalam sektor pendidikan, dan apakah sikap kepimpinan yang patut ditonjolkan oleh guru dalam sebuah organisasi? Sikap yang perlu ada dalam diri guru dalam struktur organisasi dalam sektor pendidikan ini adalah sikap amanah. Guru memegang tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak bangsa agar dapat menjadi insan yang berguna kelak. Sikap amanah ini adalah perlu bagi memastikan segala pekerjaan yang mereka lakukan adalah tidak berlandaskan kepada jawatan atau kepentingan diri semata-mata, tetapi juga kepentingan dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya sikap amanah ini, sikap kepimpinan itu tidak akan dapat ditonjolkan, apatah lagi apabila berhadapan dengan orang lain yang melihat bahwa guru adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Sikap amanah ini dipupuk dalam diri guru untuk diterapkan dalam kepimpinan yang dilaksanakan. Maka, jelaslah bahwa sikap amanah ini penting untuk diterapkan dalam kepimpinan diri guru, kerana guru adalah insan penting dalam sektor pendidikan yang harus mempunyai sikap-sikap yang baik dan dapat memberi tauladan kepada anak murid dan orang lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Nilam Nafisa binti Muhammad Munir. Baiklah, sekarang ini saya akan menyambung pembentangan kawan saya sebentar tadi pada bahagian saya lah, iaitu golongan belia dalam sikap-sikap pengurusan yang dapat dijadikan contoh. Okey, baiklah. Apa yang kita faham mengenai golongan belia ini? Sebenarnya kita boleh ambil satu pendekatan yang dekat lah, iaitu dalam pendekatan yang mudah untuk kita lihat siapa golongan belia ini. Kita boleh lihat seperti mana golongan belia ini adalah golongan mahasiswa ataupun mereka merupakan penuntut universiti. Mereka inilah yang dikenali sebagai golongan muda ataupun golongan belia yang seringkali dilihat dan dipandang sebagai seorang manusia yang unggul kerana mereka merupakan seorang yang berpelajaran, yang mempunyai status pendidikan yang baik dan juga sering dipandang tinggi oleh mana-mana masyarakat. Dan sikap mereka inilah yang boleh menjadi tauladan dari aspek pengurusan dan kepimpinan, terutamanya dalam pendidikan lah. Baiklah, sikap-sikap pengurusan daripada golongan belia ini yang dapat dijadikan contoh kerana mereka mempunyai susunan organisasi yang rapi dan semestinya yang tersusun lah. Yang kedua adalah mereka mempunyai kemahiran insaniah. Dan yang ketiga pula, kerana mereka mempunyai sikap keberanian dalam organisasi yang mereka pimpin. Sebagai contoh, sikap kepimpinan yang perlu ada pada diri mahasiswa ataupun penuntut universiti itu adalah satu kemahiran insaniah, di mana sikap ini merupakan elemen yang terpenting bagi setiap pelajar
atau golongan belia yang menduduki dalam institusi pengajian tinggi bagi membantu pelajar-pelajar yang mengalami sebarang kesulitan ataupun kesusahan hidup sebagai pelajar universiti, seperti mereka yang mempunyai masalah kewangan, masalah sukar memahami pendidikan yang baru, masalah untuk mendapatkan kawan, dan yang merupakan suatu asbab mereka perlu diberi penekanan yang rapi, dan perkara ini menjadi keutamaan dalam salah satu daripada kemahiran yang patut dipertingkatkan dengan baik bagi mempraktiskan diri mereka bersesuaian untuk memasuki alam pekerjaan kelak. Okey, selain itu, sikap pemimpin dalam diri mahasiswa dalam pengurusan yang dapat dijadikan sebagai contoh pada pelajar lain adalah sikap mereka yang berani. Sikap dan kelebihan ini khususnya dalam kecekapan dalam suatu bidang, sehingga mahasiswa ini mampu mempengaruhi pelajar lain dan bagi bersama melaksanakan kerja yang tertentu. Kepimpinan atau organisasi yang cekap dan berkesan boleh dikatakan dapat menentukan sama ada maju mundurnya sesebuah organisasi yang dijalankan, terutamanya dalam aspek pendidikan. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Salah satu kesan positif kepemimpinan terhadap pendidikan ialah mampu membina keyakinan diri seseorang pelajar, di mana mereka mampu mempercayai keupayaan terhadap diri mereka sendiri. Hal ini demikian kerana sikap kepemimpinan adalah mampu untuk melahirkan impak-impak yang positif dalam diri seseorang individu. Sebagai contoh, kepemimpinan mampu untuk memberikan seseorang pelajar itu lebih yakin dalam menghadapi apa jua cabaran yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Oleh itu, dapatlah dibuktikan bahawa kepemimpinan di sekolah mampu memberikan keyakinan yang tinggi untuk pelajar lebih mampu hadapinya dalam apa jua cabaran dan halangan dalam kehidupan seharian. Salam sejahtera, saya Les Kathleen, dan kesan positif dalam kepimpinan di sektor pendidikan. Okey, kesan positif yang kedua ialah meningkatkan prestasi para pelajar. Bagaimana kita meningkatkan prestasi para pelajar? Iaitu dengan sekolah itu sendiri. Jika sekolah itu mempunyai pengurusan yang cekap, baik dan sistematik dalam menguruskan pegawai atau tenaga pengajar di sana, sekaligus para pelajar juga akan mendapat kualiti yang baik daripada tenaga pengajar mereka sendiri. Seperti sekolah itu memberikan latihan tambahan kepada pegawai atau tenaga pengajar di sana, maka tenaga pengajar di sana memberikan ilmu pengetahuan mereka kepada para pelajar mereka untuk menggunakannya. Contohnya, jika mereka mendapatkan latihan kepimpinan, maka latihan kepimpinan atau apa yang mereka perolehi daripada latihan itu akan diturunkan kepada para pelajar. Maka para pelajar di sini akan mendapatkan pendedahan awal tentang apa itu kepimpinan. Sekaligus mereka juga dapat menanam sikap kepimpinan dalam diri mereka, atau mereka dapat menanam satu rasa tanggungjawab dalam mengambil sesuatu tugas tanpa rasa terbeban ataupun terpaksa dalam menjalankan tugas mereka. Sekaligus ini juga dapat meningkatkan prestasi sekolah. Positif kepimpinan kepada pendidikan yang seterusnya ialah dapat melahirkan model insan yang berkualiti. Model insan yang berkualiti dengan mempunyai sasya yang terpuji, berkemahiran tinggi dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis akan dapat dilahirkan. Kecekapan kepimpinan dalam pendidikan dengan memberikan para pelajar latihan kemahiran berkualiti yang secara berterusan akan dapat membantu dalam memastikan model insan terbentuk. Latihan kemahiran yang diberikan kepada pelajar juga akan dapat memberikan pengalaman yang baik kepada pelajar dan dapat membantu mereka untuk mampu menghadapi cabaran dan persaingan dalam pendidikan dan juga pekerjaan kelak.
Oleh itu, kepimpinan dalam pendidikan penting dalam membentuk sasiah pelajar yang baik agar dapat melahirkan model insan yang berkualiti. Salah satu kesan negatif kepemimpinan terhadap pendidikan ialah akan membebankan masa dan tenaga pelajar. Hal ini demikian berlaku karena pelajar hanya mampu meluangkan masa yang banyak dalam pengurusan organisasi di sekolah, tapi tidak dapat meluangkan masa untuk fokus dalam pembelajaran mereka masing-masing. Oleh itu, apabila mereka sibuk untuk menguruskan organisasi di sekolah itu, para pelajar tidak dapat meluangkan masa yang banyak dan cukup untuk mengulang kaji pelajaran mereka. Ini dapat menunjukkan bahwa kepemimpinan memanglah membebankan masa dan tenaga pelajar, karena pelajar perlu bangun sehingga lewat malam untuk mengulang kaji pelajaran setelah banyak meluangkan masa dalam pengurusan organisasi di sebuah sekolah. Kesan negatif kepemimpinan dalam sektor pendidikan, yaitu sikap sambilewa terhadap hal pengurusan di sekolah. Kita dapat lihat, jika ini berlaku, maka pemimpin di sana tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jika pemimpin tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, kita pasti tahu apa yang akan terjadi, yaitu kita akan menghadapi masalah yang besar ataupun masalah kecil yang akan menjadi besar yang tidak ditangani dengan baik atau sistematik. Maka sekaligus kita akan dilabel sebagai seorang pemimpin yang malas karena kita tidak menjalankan tanggung jawab kita atau kita menganggap itu sebagai masalah ringan saja. Maka di sini kita juga dapat memberi satu impression ataupun pandangan terhadap pihak luar tentang cara kepemimpinan kita dalam sebuah sekolah. Maka sekaligus itu juga akan memberi kesan kepada seluruh organisasi dalam sekolah tersebut. Dan ada kemungkinan prestasi pelajar juga akan menurun disebabkan sikap pemimpin itu sendiri. Seterusnya, kesan negatif kepimpinan kepada pendidikan juga ialah akan berlakunya sikap tidak adil dalam organisasi kepimpinan sekolah. Pemimpin yang berjawatan tinggi akan mengarahkan mereka yang berada di organisasi bawahan untuk melakukan kerja yang lebih banyak berbanding dengan mereka. Mereka yang berjawatan lebih tinggi pula hanya melihat dan mengharapkan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan akan menyebabkan tekanan dalam kalangan individu yang berada dalam golongan yang lebih rendah. Ini disebabkan kerana mereka perlu menumpukan perhatian terhadap aktiviti pembelajaran dan juga kerja-kerja lain yang diberikan kepada mereka. Oleh itu, sikap pemimpin yang kurang adil dalam sektor pendidikan akan memberikan kesan kepada para pendidik dan juga tahap kecemerlangan pelajar. Salam sejahtera kepada Dr. Romzi Atyong. Nama saya Muhammad Hafizan bin Suhaimi dan saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian kesimpulan projek esei kami. Okey, sifat kepimpinan sifat kepimpinan perlulah diterapkan pada setiap individu bagi melahirkan masyarakat yang berwibawa. Jika seseorang itu mempunyai sikap kepimpinan, dia akan secara tidak langsung akan dipandang hormat dan tinggi jika dia pandai, bijak dan menguruskan sesuatu masalah. Selain itu, sifat kepimpinan ini bukanlah hanya ada pada orang yang bekerja ataupun berpangkat tinggi, malah sifat kepimpinan ini juga perlu ada pada ibu bapa kerana ia adalah tugas mereka bagi mencerdikan dan membesarkan anak mereka agar suatu hari nanti anak mereka itu akan menyumbang aset kepada negara. Seterusnya, kepimpinan ini juga perlulah mempunyai kemahiran untuk melihat masa hadapan bagi mencapai kejayaan sesebuah organisasi ke arah cemerlangan. Jika pemimpin itu berpandangan jauh, dia akan sentiasa memikirkan sama ada dia punya organisasi itu akan berjaya atau gagal. Oleh sebab itu, pemimpin ini perlulah bersedia dengan apa jua yang
bersedia dengan apa jua masalah yang akan datang padanya. Jika dia mempunyai persediaan, sudah tentu dia akan dapat menyelesaikan masalah itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.